Indahnya sungguh di hari raya. Eh, Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syaza Nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah. Kan saya ternyanyi pula tadi sebab masih lagi dalam mood raya ni. Baru raya kedua. Tapi walaupun tengah-tengah mood raya ni, saya nak pastikan semua ni masih lagi mengambil pemakanan yang seimbang dan juga bernutrisi. Pada pagi Jumaat yang indah ni, kita nak kongsikan dua jenis menu yang pastinya mudah untuk kita sediakan. Tapi kali ni kita ada selit sikit lah menu yang sesuai dihidangkan pada waktu raya. Kita boleh katakan ala-ala biskut raya lah, tapi versi sihat. Apa menu kita hari ni? Jadi kita nak sediakan dua jenis menu yang cukup mudah untuk kita sediakan walaupun pada waktu raya ni kadang-kadang tetamu datang kan, kelang kabut, tak menang tangan, tapi tiba-tiba mereka datang pula pada waktu yang orang kata singkat, tak bagi tahu ni nak datang ni. Lepas tu ramai pula tetamu. Jadi kita perlukan menu-menu yang ringkas. Lagi-lagi bila lauk raya dah habis. Menu pertama yang saya nak kongsikan ialah roti pizza ayam. Tak perlulah nak order lagi kan, kadang-kadang biasalah kita order je pizza kan. Tapi ini saya nak kongsikan roti ni pizza ni memang cukup mudah untuk kita sediakan dan pastinya lebih sihat daripada pizza yang kita beli di luar sana. Okey, itu untuk menu pertama. Menu yang kedua pula. Ini lah saya kata yang sesuai untuk kita bagi untuk anak-anak kita ni. Selain daripada biskut raya, selalunya kita tahulah anak-anak ni kadang-kadang memang suka biskut raya kan. Benda-benda manis ni kadang-kadang mereka tak nak makan makanan hidangan utama. Dah tak nak makan nasi ke, dia tak minat sangat lah lauk lauk rendang ke apa. Mereka lagi gemar untuk makan kuih-kuih raya. Lagi-lagi ada coklat lah, ada warna-warni lah kan. Itu selalunya menjadi pilihan anak kita. Sebab itulah hari ni saya nak kongsikan satu menu yang kita boleh berikan kepada anak kita kudap-kudapan. Sebagai kudap-kudapan, iaitu roti coklat. Walaupun roti coklat, tapi dia kita boleh kategori sebagai biskut jugalah. Dia lebih kurang saja. Tapi macam mana dah nama roti coklat pun Syaza macam tak sihat je. Sebenarnya boleh kita sihatkan, tapi kena tahulah cara-cara dan bahan-bahan dia. Nak tahu apa bahan-bahan dia, macam mana kita nak sediakan dua jenis menu ni, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi dalam mood raya ni. Walaupun baru hari raya kedua, tapi kita nak tunjukkan satu menu yang kita kata mudah untuk sediakan kalau tetamu datang kan. Walaupun dalam musim wabak pandemik ni, kita kalau boleh nak cuba buat semudah yang mungkin lah. Tak perlu nak merenyahkan keadaan kan. Jadi sebab itulah walaupun kita mungkin dah boring dengan menu-menu raya, kita boleh juga sediakan satu menu ni yang memang mudah tapi cukup seimbang. Okey, apa dia kita nak sediakan? Iaitu kita nak sediakan pizza. Roti pizza ayam bersama capsicum. Inilah yang sangat mudah kita nak sediakan tapi cukup seimbang. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat pizza kita hari ni? Tak perlulah nak kata kena ada roti pizza dan sebagainya. Kita hanya gunakan roti wholemeal. Kita ada roti wholemeal dekat sini. Sangat mudah untuk kita dapatkan lah. Kan nanti nak kena buat dough roti pizza kan satu hal kan. Ini saya nak tukarkan. Kita boleh guna roti biasa pun dah okey, tak ada masalah. Kenapa saya gunakan roti wholemeal? Pertama sekali kerana nilai serat dia lebih tinggi berbanding dengan roti biasa, dan secara tak langsung dia akan mengenyangkan kita lebih lama. Jadi tak adalah kita nak makan kuih muih tu lebih-lebih kan. Sebab selalunya kita tak perasan benda-benda ni, kuih muih ni dia bukannya bagi kita kenyang pun, tapi kalori dia Masya Allah
Memang tinggi sangat. Kita tak perasan kadang-kadang inilah orang kata alamak berat naik balik. Elok-elok bulan puasa dah turun tiba-tiba naik balik. Sebab kita tak perasan benda kecil-kecil ni walaupun kecil tapi kalori dia tinggi. Dan seterusnya, selain daripada roti, kita perlukan juga cheese. Kita gunakan cheddar cheese ya. Satu keping roti ni kita gunakan satu keping cheese sahaja. Kita gunakan cheddar cheese. Kalau risau tentang kenaikan berat badan, kita boleh pilih cheese yang rendah lemak. Kita boleh tengok dekat dia punya packaging dia. Dia punya pack pembungkusan dia tu ada tulis sama ada trim ke, less fat ke. Itu kita boleh pilih sebagai cheese pilihan kita. Berapa banyak keperluan kalsium untuk anak-anak kita kena ambil satu hari? Ingat tak? Kita suggestkan, kita cadangkan dalam 3 sajian satu hari, 3 hingga 4 sajian. Untuk dapatkan keperluan kalsium yang mencukupi, contohnya satu sajian bersamaan dengan 1 gelas susu, satu cawan yogurt dan 2 keping cheese. Barulah cukup kita punya keperluan kalsium harian. Sangat penting untuk anak-anak kita. Dia tengah membesar kan, untuk pembinaan otot yang kuat, tulang yang kuat, perlu kalsium yang mencukupi. Jadi kita dah ada roti, cheese, dan seterusnya kita pilih ayam. Ayam sebagai sumber protein kita selain daripada cheese. Ayam ni kita dah rebus dan cari-carikan lah. Yang ni saya pilih ayam bahagian dada. Sebab apa? Nilai protein dia tinggi dan rendah lemak. Protein sangat penting bagi kita kenyang. Kalau kita makan roti pizza kosong mana nak kenyang kan? Lepas tu kita perlukan juga cendawan. Untuk cendawan ni sebenarnya saya nak kongsikanlah fakta menarik. Dia pun salah satu jenis serat sebenarnya ya. Sayuran, tapi sayuran ni pun dia mengandungi protein sedikit. Dan yang paling menarik, dia antara sayuran yang dapat memberikan kita rasa umami. Ingat tak umami kan? Kita selalu gunakan MSG kan sebagainya. Cendawan adalah salah satu makanan yang dapat memberikan rasa umami secara semula jadi. Inilah cara kita nak elakkan pengambilan MSG tambahan. Kita gunakan MSG semula jadi daripada cendawan. Termasuk juga tomato. Ya, tomato pun membekalkan rasa umami juga. Warna merah ni kan lagi-lagi cherry tomato. Hari ni kita ada lebih tomato sikit lah sebab nak buat pizza kan. Kita ada tomato cherry. Lepas tu selain pada tu, tomato pun dapat membekalkan nutrisi lycopene. Boleh katakan setiap masakan saya mesti ada tomato. Sebab dapat membekalkan lycopene, sejenis antioksidan yang sangat penting untuk kulit kita, untuk mata kita. Seterusnya kita ada capsicum. Capsicum siapa biasa guna ni? Kebiasaan kita gunakan warna hijau kan. Sebab warna hijau ni lebih sesuai untuk masakan lah. Contohnya tumis sebab dia kurang sikit rasa manis. Dia makin lama makin manis. Contohnya warna hijau, warna kuning, warna merah. Warna merah tu yang paling manis. Kuning ni sederhana lah. Bila cerita tentang capsicum ni, kita tengok je warna kuning, apa yang terlintas? Kita mesti terlintas warna kuning ni ada mengandungi vitamin C. Ya, capsicum ni antara sayuran yang tinggi dengan vitamin C. Satu cawan capsicum dah cukup dah keperluan harian kita sebenarnya. Terlebih dah. Jadi ini antara sayuran yang boleh memberikan kita keperluan vitamin C yang mencukupi dan juga vitamin A. Bila kita cakap pasal vitamin C ni, mesti terlintas tentang imun sistem kita, imunisasi badan kita. Dapat meningkatkan sistem imun badan kita. Itu yang kita nak lagi-lagi dalam musim wabak pandemik ni kan. Lagilah kita nak tambahkanlah, tingkatkan sistem imun badan kita. Last sekali kita ada tomato puree. Tak lengkap lah, tak nama lah pizza kan kalau tak ada tomato puree. Fakta menarik. Fakta menarik tentang tomato ni, makin kita masak, makin tinggi nilai lycopene dia.
berbanding dengan sayur-sayuran lain. Kita tahu kan sayuran ni tak elok kita masak lama-lama. Nanti layu makin kurang vitamin B dia. Tapi berbeza dengan tomato. Jadi kita dapat kat sini antara kiranya lycopene yang tinggilah kandungannya bila dalam bentuk tomato puree. Okey, jadi inilah bahan-bahan yang kita perlukan. Macam mana nak masak ni? Jom kita tengok. Okey, jadi mula-mula kita ambil dulu sayur kita, capsicum kuning kita lah. Ini kalau kita nak buat untuk seorang makan, cukuplah dalam separuh je, tak perlu nak banyak-banyak. Okey, ini ikut masing-masing punya cita rasa. Macam saya selalunya potong cube-cube lah sebab kita nak tabur dekat pizza nanti. Lepas tu sapukan pula roti kita dengan tomato puree. Ada yang tanya berapa banyak ni kita boleh ambil. Dia sebenarnya tak kisah, ikut cita rasa masing-masing. Kita nak sebagai dia punya perisa je lah kan, dia punya perasa. Jadi kalau kita buat sendiri lagi baik lah. Tapi kalau kita beli yang dah siap, kita tengok dia punya kandungan sodium. Pilih jenama yang kandungan sodium dia lebih rendah, itu lagi baik. Sebab selalunya yang dah siap masak ni dia dah siap-siap letak garam, jadi kita tak perlu lagi nak tambahkan lagi garam lagi. So and then kita letakkan pula, susun pula cendawan kita. Nak kata lama macam Puan Syazah kita tak masak lagi ni. Tak apa, cendawan kita letak je. Tak apa, kejap lagi kita akan masak. Okey, dah letak cendawan, kita taburkan pula kita punya ayam. Okey, dalam satu sudu pun dah cukup dah lah. Okey, lepas kita letakkan ayam, kita letakkan pula sayur-sayuran kita tadi. Bila dia dah kena kita bakar, bau dia semerbak. Okey, kita letakkan cheese pula. Okey, satu. Kenapa kita letak last? Ada orang kata kena letak awal-awal kan. Sebenarnya tujuan kita nak letak last cheese ni supaya dia cair. Barulah sedap. Barulah macam tarik-tarik gitu. Okey, kadang-kadang selain pada cheddar, kita juga boleh gunakan mozzarella. Mozzarella pun boleh, tak ada masalah. Okey, cuma kadang-kadang mozzarella susah kita nak dapat kan, kalau kat kedai nucik biasa. So kita boleh saja gunakan cheddar. Okey, jadi dah siap, dah susun, dah semua dah komplit. Apa kita nak buat lagi ni seterusnya? Kita kenalah masak dia. Okey, tak perlu lama sebenarnya. Manakan ayam pun kita dah siap dah masak, dah siap dah rebus. Kita hanya nak cairkan cheese tu saja dan bagi tekstur pizza tu lah. Okey, lepas tu kita masukkan dalam air fryer kita. Nak letak dalam oven pun boleh, tak ada masalah. Yang mana ada dekat rumah lah. Saya ni memang pengguna setia air fryer. Semua benda nak letak air fryer. Okey, jadi masukkan air fryer, tak perlu lama, kita nak cairkan cheese saja. Lebih kurang dalam 180, 190 macam tu. Saya buat 190 lah. Okey. Kita punya menu yang kedua ni, kita nak katakan salah satu biskut raya jugalah. Iaitu roti coklat. Tapi dia punya tekstur macam biskut. Sangat sesuai untuk anak-anak kita kan. Kita hidangkan, mungkin kita risau anak-anak kita terlampau makan makanan yang tinggi gula, kuih raya yang tinggi gula. Ini antara menu yang kita boleh buat untuk dihidangkan
kepada anak-anak kita. Okey. Jadi kita perlukan bahan dia sangat simple. Tengok depan mata saya ni kan, ada 3 jenis bahan sahaja. Okey, kita ada roti, sekeping roti. Saya pilih roti wholemeal. Okey, macam saya katalah, macam kita punya menu yang pertama tadi, pemilihan roti wholemeal ni lebih baik kerana roti wholemeal ni memang kaya dengan serat. Sebab itulah kita pilih roti wholemeal berbanding dengan roti putih. Okey, so kita perlukan sekeping je. Untuk ini saya tunjukkan untuk seorang makan. Ini kita punya sumber karbohidrat. Okey, dan seterusnya kita perlukan oat. Oat kita itu kita pilih oat bran, antara oat yang terbaik lah daripada jenis-jenis oat yang lain. Bila sebut pasal oat ni, memang kita terlintas lah. Oat ni sangat tinggi dengan kandungan serat dia, antara bijirin yang tinggi dengan serat. Sebab ada yang kata kat saya nak gantikan dengan sebut roti lah. Okey, sebenarnya boleh. Cuma lagi baik kita pilih oat. Sebab kan kandungan serat dia lebih tinggi, secara tak langsung dia akan rasa kenyang dengan lebih lama. Dan juga menu ni boleh kita hidangkan. Kalau untuk mak-mak kita pun okey, tak ada masalah kerana kandungan gula dia yang rendah. Dan bila kita sebut tentang oat ni, secara tak langsung boleh lambatkan penyerapan gula ke dalam darah. Selain pada tu, kalau untuk anak-anak kita, oat ni pun bagus untuk bantu mereka kalau yang ada mengalami masalah asma. Sebab oat ni dapat mengurangkan, kita kata risiko mendapat asma dan juga asma attack. Kadang-kadang timbul sesak nafas dan sebagainya, kita boleh kerapkan pengambilan oat. Kita boleh berikan anak kita oat dengan lebih kerap. Selain pada tu, oat juga banyak manfaat oat ni sebenarnya. Oat ni juga dapat mengurangkan masalah sembelit. Sebab saya biasa tengok anak-anak kecil yang ada masalah sembelit, susah nak membuangkan. Sebabkan kekurangan serat dalam diet mereka. Bila kita buat menu macam ni, secara tak langsung dia tak perasan. Dia tak perasan. Mak kita, kadang-kadang anak kita tak suka oat kan. Tapi kita buat menu macam ni, dia tak perasan. Oh, mama ada gunakan oat. Dia tak perasan pun sebab dia dah nampak coklat saja. Okey, so seterusnya kita menggunakan coklat. Tapi coklat ni bukan sebarang coklat ya. Kita guna coklat masakan. Janganlah guna coklat yang manis-manis tu. Sebab selalunya coklat yang kita makan yang manis-manis tu, dia lebih tinggi kandungan gula. Itu secara tak langsung menjejaskanlah dah elok-elok coklat ni sebenarnya kategori makanan yang sihat, tapi sebabkan kandungan gula tu dah mengatasinya, tak pasal-pasal lah jadi kalori yang berlebihan. Okey, ini kita gunakan coklat masakan, lebih kurang dalam 4 hingga 8 cube lah. Kita kena cairkan terlebih dahulu. Okey, apa manfaat coklat ni? Okey, bila dengar coklat mesti semua excited kan. Coklat pun bagus rupanya kan. Tapi tengok jenis coklat. Kalau coklat makan tu, pilih yang dark coklat itu lagi baik. Ataupun kita tengok ramuan dia. Jangan pilih ramuan dia yang gula, bila dia tunjuk gula yang depan-depan. Sebab ni ikut susunan. Makin awal makin banyak sebenarnya kandungan dia. Jadi kalau gula tu yang ke-5, ke-6, itu baguslah. Jangan pilih yang pertama, yang kedua tu elakkan. Okey, selalunya coklat ni susu lah lagi satu. Tak ada masalah. Gula yang kita risaukan lah. Tak nak lebih-lebih. Okey. So, coklat ni antara sumber antioksidan tau. Yang kita kata bagus untuk kesihatan jantung kita. Dan juga secara tak langsung dia juga mempunyai lemak baik. Dia tinggi dengan kandungan lemak baik. Khususnya secara tak langsung sebenarnya ada kajian menunjukkan coklat juga secara tak langsung meningkatkan fungsi minda, lebih cerdas minda anak-anak kita. Kalau nak tahu. Tapi ada yang kata, Puan Syazah, tapi anak saya jadi macam hyper lah bila makan coklat ni. Sebenarnya macam saya kata tadi lah, ikut pemilihan coklat. Pemilihan coklat tu yang penting. Kena tengok kandungan gula tu banyak mana.
Okey, sebenarnya yang membuatkan anak perempuan rasa macam hyper, lagi-lagi untuk mereka yang ada masalah ADHD, maybe akan menyebabkan anak-anak tu rasa hyperaktif dan sebagainya. Okey, sebab itulah pemilihan coklat tu sangat penting. Selain daripada tu, dia juga membantu untuk bantu kita kawal tekanan darah. Ia pun bantu juga kawal tekanan darah. Okey, tapi dengan syarat, kalau contohnya coklat makan tu kan, kita kena tengoklah sajian hidangan yang disyorkan. Mentang-mentang saya kata apa tu sihat, satu habiskan sekaligus kan. Janganlah macam tu. Okey, ikut sajian selalunya dalam 4 cube. Kalau besar cube-nya 4 hingga 6 cube. Tengok belakang label makanan, dia akan tulis saiz hidangan tu berapa. Ikut apa tu yang seperti disyorkan supaya kita tak berlebihan, walaupun dia sejenis makanan yang memberikan kita nutrisi dan juga memberikan manfaat yang baik. Okay, jadi macam mana ni nak buat kita punya apa tu roti coklat aka biskut coklat ni? Jom kita tengok. Okey, jadi macam mana cara kita nak buat roti coklat ni? Okey, mula-mula kita ambil kita punya roti, kita potongkan dalam bentuk orang kata jejari. Lepas tu kita masukkan dalam air fryer untuk kita bakarkan dia supaya dia macam ala-ala biskut lah. Dah siap kita punya roti kita. Tengok brownish gitu kan, cantik dia golden. Coklat ni saya double boil lah. Okey, atas api pun boleh, tapi sebab kita ada air fryer, kita gunakan air fryer saja pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, tadi inilah rupa kita punya coklat tadi. Kita kena cepat sikit sebab nanti kalau kita biarkan lama coklat ni mengeras. Okey. Kalau lah contohnya keras kan, mak-mak boleh letak sikit lah apa tu air panas, bagi dia cair sikit. Jangan tak banyak-banyak, nanti kan cair sangat. Okey, lepas tu kita apa tu dipkan saja kita punya coklat tadi. Kadang-kadang saya gunakan gelas, tapi kena perlukan coklat yang banyak lah. Lepas saja kita dah celup, kita salut pula dengan oat tadi. Siap sudah kedua-dua menu kita hari ni. Cukup mudah tapi yang pastinya seimbang. Yang pertama sekali kita ada roti pizza. Yang ini sesuai kita nak sediakan untuk kudapan pun okey, tapi kalau kita nak hidangkan pada hidangan utama, menu utama, kita boleh ambil 2 keping pizza. Okey, yang untuk yang kedua ni kita punya roti coklat. Dia punya kalori kalau kita habiskan 1 keping roti lebih kurang dalam 150 kalori sahaja. Sangat sesuai untuk anak-anak kita, lagi-lagi musim raya ni. Okey, jadi macam mana? Dah dapat idea dah untuk kita sediakan menu pada tetamu kita? Jangan lupa kalau dah buat tu, tag saya Syaza Nutritionist di Instagram dan juga Facebook. Moga-moga lagi ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Nak tahu lagi menu mudah yang seterusnya? Jumpa saya pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya.